pertama sekali ialah pendahuluan Belanjawan Malaysia 2021. Tujuan utama ialah untuk anggaran hasil dan perbelanjaan Kerajaan Malaysia pada tahun 2021. Belanjawan tersebut dicadangkan di Dewan Rakyat oleh Menteri Kewangan Malaysia iaitu YB Senator Datuk Seri Tunku Zafrul bin Tunku Abdul Aziz pada Jumaat iaitu 6 November 2020. Bajet Belanjawan Malaysia yang diperuntukkan kira-kira 322.5 bilion ringgit Malaysia. Yang ini untuk menyediakan peruntukan kepada agensi kerajaan untuk memberi bantuan kepada rakyat dan memberi insentif kepada perniagaan dan industri perniagaan untuk memulihkan ekonomi negara. Tema belanjawan pada tahun 2021 ialah Teguh Kita Menang Bersama. Belanjawan Malaysia 2021 memfokuskan kepada 3 matlamat utama iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Seterusnya, matlamat Belanjawan Malaysia pada 2021. Belanjawan 2021 terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama kesejahteraan rakyat, yang kedua kelangsungan perniagaan dan yang terakhir ketahanan ekonomi. Seterusnya, saya akan terangkan strategi pertama bagi kesejahteraan rakyat iaitu memerangi pandemik COVID-19 dan melindungi kesihatan awam. Untuk memerangi COVID-19, had siling kumpulan wang COVID-19 dicadang dinaikkan kepada RM65 bilion untuk membiayai pakej Kita Prihatin, bantuan tambahan bagi kesejahteraan rakyat, keperluan barisan harapan dan perolehan vaksin. RM1.8 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan dalam tahun 2020 untuk melaksanakan PKP, keperluan perkhidmatan kesihatan awam berkaitan COVID-19 seperti pembelian PPE, reagen dan bahan guna habis. Bagi menghargai jasa 100,000 anggota Barisan Harapan KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan pemberian one-off RM500 setiap seorang dalam Belanjawan 2021. Bukan itu sahaja, kerajaan juga komited untuk mendapatkan sumber COVID-19 termasuk melalui program COVAX. Dijangkakan bekalan vaksin melibatkan kos melebihi RM3 bilion untuk memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia. RM24 juta diperuntukkan untuk pengukuhan program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan substans. Di dalam Belanjawan 2021 juga telah diperkenalkan program voucher 50 perlindungan tenang untuk golongan B40 termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Untuk strategi kedua pula ialah memelihara kebajikan golongan rentan. Kerajaan memelihara kebajikan golongan rentan dengan menaikkan kadar bantuan OKU tidak berupaya bekerja kepada RM300 dari RM250. Kadar bantuan warga emas, penjagaan OKU dan pesakit kronik lantar dinaikkan kepada RM500 dari RM350. Kadar elang pekerja OKU dinaikkan kepada RM450 dari RM400. Bukan itu sahaja, kerajaan juga menaikkan kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin iaitu RM150 seorang bagi anak berumur 7 ke 18 tahun dan RM200 bagi seorang anak berumur 6 tahun ke bawah. Dalam Belanjawan 2021, BSH digantikan dengan Bantuan Prihatin Rakyat iaitu BPR. BPR merupakan bantuan dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik. Contoh bantuan prihatin rakyat iaitu isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,500 hingga RM4,000 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan RM800. Isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima RM1,200. Selain itu, isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,000 hingga RM5,000 dan seorang anak akan menerima RM500.
Pemberian BPR dijangka akan memberi manfaat kepada 8.1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding 4.3 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion di bawah BSH. 2.3. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat menjamin kelestarian sumber. Terdapat 3 maklumat tentang kelestarian sumber. Yang pertama ialah Agenda Matlamat Pembangunan Lestari. Agenda ini berjumlah 20 juta ringgit diperuntukkan untuk membuahkan dana amanah Malaysia melalui kerjasama antara kerajaan dengan PBB di Malaysia. Yang kedua, Kewangan Lestari. Pengecualian cukai pendapatan bagi geran sukuk hijau suri diperluas kepada geran untuk semua jenis sukuk dan bond dan diberikan sehingga tahun 2025. Kerajaan juga akan meneruskan Green Technology Financing Scheme 3.0 dengan saiz dana RM2 bilion selama 2 tahun sehingga 2022 yang akan dijamin oleh Dana Jamin. Isi yang ketiga, Pemeliharaan alam sekitar. Melalui pemeliharaan alam sekitar ini, kita dapat melaksanakan program SAFE 2.0 yang diperkenalkan iaitu pemberian e-rebate RM200 kepada isi rumah yang membeli alat penyambat udara atau peti sejuk cekap tenaga buatan tempatan. Sejumlah RM30 juta disediakan untuk program ini. Seterusnya kita beralih pandang kepada harapan rakyat agar belanjawan kali ini dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mereka ketika sedang berdepan dengan ujian kehidupan. Para peniaga mengharapkan bantuan sektor perniagaan yang diberikan kerajaan dapat membantu dalam memulihkan perniagaan mereka yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Para lepasan graduan juga mengharapkan agar kerajaan mewujudkan peluang pekerjaan dalam usaha membantu graduan mendapatkan pekerjaan. Impak pembentangan belanjawan 2021 ini dapat memberi kesejahteraan kepada mereka yang terhimpit akibat masalah sara hidup yang tertentu. Belanjawan 2021 perlu memastikan pertumbuhan ekonomi terus kekal di landasan pemulihan. Belanjawan juga perlu memberikan kesan positif terhadap kelancaran perkhidmatan awam, keamanan negara dan kesejahteraan rakyat dalam pelbagai peringkat.